Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan berjumpa lagi kita di dalam rancangan Kisah Seram Netizen. Kisah Seram Netizen adalah sebuah rancangan di mana aku menghimpunkan kisah-kisah seram yang telah dikirimkan kepada aku daripada para netizen dan kemudian aku akan ceritakan semula kepada korang semua yang sedang mendengar. Okey, jadi kepada sesiapa yang ada kisah seram yang nak dikongsikan, korang bolehlah hantar cerita seram korang sama ada melalui Facebook. Aku ada letak link Facebook di ruangan description, so korang tekan link tu dan kemudian korang boleh message aku cerita seram korang, ataupun cara yang kedua, korang boleh email cerita seram korang kepada aku. Aku ada letak juga alamat email aku di ruangan description di bawah. Okay, kepada sesiapa yang masih belum subscribe, korang boleh tekan butang subscribe dan jangan lupa untuk tekan butang loceng supaya korang mendapat notifikasi setiap kali aku memuat naik video yang terbaru. Okay, so pada hari ini aku nak mengongsikan ada dua cerita yang ingin aku kongsikan kepada korang semua. Okay, kisah yang pertama ni, datangnya daripada Ina, bukan nama sebenar bukan nama sebenar. Ini berkenaan dengan pengalaman seram yang dia alami semasa mengandungkan anaknya yang pertama . Tanpa kita membuang masa, jom kita sama-sama dengarkan apakah yang telah berlaku kepada Ina. Assalamualaikum sir. Waalaikumsalam. Nama saya Ina dan saya ada satu kisah seram yang saya nak kongsikan kepada Sir dan juga kepada semua pendengar kisah seram netizen. Kisah ini telah terjadi lebih kurang pada 6 atau 7 tahun yang lepas. Masa tu saya sedang mengandungkan anak saya yang pertama. Suami saya bekerja di sebuah hotel di ibu kota dan waktu kerja dia tak sama macam kebanyakan orang yang lain. Masuk kerja masa pagi masih gelap dan balik rumah pun masa tengah malam dan sudah tentunya sudah gelap pada ketika itu. Saya tinggal di rumah teres 2 tingkat kos rendah, yang mana tingkat atas tu apabila naik tangga je terus jumpa 2 bilik, iaitu di sebelah kiri dan di sebelah kanan. So ini rumah yang macam biasa kan, kalau macam rumah sekarang ni kalau macam naik tingkat atas tu dia ada ruang kat tengah kan. Ini rumah 2 tingkat yang jenis lamanya ni. Naik atas terus jumpa bilik kiri kanan. Disebabkan kami tinggal berdua sahaja dan suami saya pula jarang ada di rumah, jadi bilik di atas tu hanyalah dijadikan tempat untuk kami menukar pakaian, mandi dan juga sembahyang. Cumanya semasa tempoh awal kehamilan saya dan suami membuat keputusan untuk tidur di atas, memandangkan di atas ada katil dan juga tilam. Mula pada waktu itu jugalah kejadian aneh mula terjadi kepada diri saya. Tiap-tiap hari pada jam 3 pagi, saya akan terjaga tanpa sebab. Saya akan bangun secara tiba-tiba dengan mata yang terbuka luas. Saya pun tak tahu kenapa saya akan bangun pada jam 3 pagi itu. Hal ini menyebabkan saya menjadi runsing. Pada satu hari itu, hujan turun dengan sangat lebat dan cuaca pun turut gelap. Masa tu dalam bulan puasa dan suami memang selalu balik lambat waktu bulan puasa. Saya masa tu sedang memasak di dapur. Ketika saya sedang menyiapkan makanan untuk suami, tiba-tiba saya dapat merasakan ada lembaga besar berwarna hitam lalu di belakang saya. Saya yakin apa yang berlaku tu bukan perasaan saya saja. Sebabnya bulu roma saya habis berdiri semuanya. Kejadian itu juga seolah-olah menjadi petanda apabila malam itu saya bermimpi berjumpa dengan seorang nenek tua. Di dalam mimpi itu,
nenek tua itu mengatakan kepada saya yang dia mahukan anak saya yang sedang saya kandungkan di dalam perut. Bimbang dengan mimpi yang dialami, saya dan suami memutuskan untuk pergi ke Darul Syifa untuk meminta bantuan. Pihak Darul Syifa datang ke rumah dan memagar kawasan rumah kami dan melakukan perkara-perkara yang sepatutnya untuk mengelakkan gangguan yang sama berlaku lagi. Walau bagaimanapun, selepas kedatangan Darul Syifa, perkara aneh masih berlaku kepada saya. Tepat jam 3 pagi, saya masih lagi terjaga tanpa sebab. Pelik betul. Kenapa mesti terbangun jam 3 pagi? Pening saya memikirkan hal ini. Tapi saya bersyukur sebab saya selamat melahirkan anak pertama saya ke dunia. Walaupun sebelum tu ada bermimpi tentang nenek yang mahukan anak saya. Anak saya dilahirkan dalam keadaan yang sihat walafiat. Namun begitu, pada hari pertama saya membawa anak saya pulang ke rumah, masa tu saya, suami dan anak sedang tidur. Saya tidur dengan membelakangkan suami dan anak ketika itu. Tepat jam 3 pagi, saya terjaga secara tiba-tiba seperti selalu. Pada waktu tu juga, saya terdengar macam ada orang sedang bermain plastik sebab saya dengar bunyi gesekan plastik. Waktu tu juga, saya teringat pasal anak saya. Jangan-jangan nenek yang saya mimpikan tu nak ambil anak saya kot. Saya cuba nak gerakkan badan untuk pusing ke belakang. Tapi badan saya terasa keras. Saya tak berupaya nak menggerakkan badan saya. Waktu tu, Tuhan sahaja yang tahu betapa risaunya saya tentang keadaan anak saya. Saya cuba pusing lagi, tapi badan saya tetap tidak boleh bergerak. Saya pun membaca ayat kursi berulang-ulang kali, sehinggalah badan saya boleh kembali pusing ke belakang dengan mudah. Sebaik saja saya pusing ke belakang untuk saya melihat anak saya berasa sangat lega sebab saya tengok anak saya masih tidur nyenyak. Cuma yang peliknya, kenapa badan saya tiba-tiba tidak boleh berpusing walaupun saya dah mencuba banyak kali. Bagaimana pula dengan bunyi macam gesekan plastik tu? Adakah ada sesuatu yang berada di dalam rumah saya? Anak saya ni sehingga umur dia 4 tahun, dia kerap menangis tanpa sebab pada waktu malam sambil jarinya menunjuk-nunjuk ke arah siling rumah. Kemudian bila anak saya dah pandai bercakap, dia boleh bercerita kepada saya benda-benda yang dia boleh nampak tapi saya tak nampak. Antara yang saya ingat, dia ada cakap pada saya yang dia nampak ada kakak di sebelah rak kasut. Padahal saya tak nampak sesiapa pun di sebelah rak kasut. Tapi itu tak menakutkan lagi bagi saya. Pernah satu ketika, masa tu suami saya belum pulang dari kerja. Jam dah menunjukkan pukul 10 malam. Tanpa disangka-sangka, anak saya tiba-tiba berjalan ke arah tangga. Saya yang pelik dengan tindakannya terus bertanya, "Dik, nak ke mana tu?" "Umi, adik nampak ada nenek bongkok 3 jalan naik tangga ni," balas anak saya. Bulu roma saya terus meremang bila dengar jawapan anak saya tu. Patutnya bila dah takut, saya tak layanlah apa anak saya cakapkan tu. Tapi entah macam mana, rasa ingin tahu tu sangat kuat. Saya pun ajak anak saya naik atas untuk memastikan betul atau tidak ada nenek naik ke atas. Apabila sampai di atas, saya bertanya kepada anak saya, "Dek, mana nenek tu?" Anak saya pun jawab sambil menunjukkan jarinya, "Tu, tengah baring atas katil." Terus rasa macam nak gugur jantung saya bila mendengar jawapan anak saya. Kemudian
Saya pun bawa anak saya turun ke bawah sambil menunggu suami balik di depan pintu rumah. Tapi Alhamdulillah, sekarang ni anak saya pun dah berumur 6 tahun dan dia tak boleh nampak dah benda-benda yang tak sepatutnya kita nampak. Mungkin hijabnya dah tertutup. Saya orang yang paling lega bila dia dah tak ada kelebihan ini. Apa-apa pun, bila dikenang kisah ini semula, pasti bulu roma saya akan meremang semula. Seram sangat. So itulah dia cerita daripada Ina berkenaan dengan gangguan yang dialami semasa dia mengandungkan anaknya yang pertama. Siap mimpi lagi ada nenek nak ambil anak dia. Tapi nasib baiklah, orang kata apa, tak ada apa-apa yang buruk pun jadi kepada anak Ina tu. Kalau ada memang kata apa, sedih lah. Tapi dalam masa yang sama juga, bila anak dia ni dah dilahirkan, anak dia boleh pula nampak benda yang tak sepatutnya kita nampak. Siap boleh tunjuk-tunjuk lagi. Tapi ujung-ujungnya Alhamdulillah, anak Ina ni dia tak berdepan dengan apa-apa masalah dah, sebab dia dah tak boleh nampak dah benda-benda yang macam tu. Okay? So apapun, terima kasih kepada Ina sebab sudi untuk kongsikan cerita yang pengalaman yang dialami oleh Ina tu dia sudi kongsikan untuk aku sampaikan kepada korang semua. Jadi sekarang ni kita nak beralih ke cerita kita yang kedua. Pun datang daripada seorang wanita. Memang selalu kebiasaannya orang perempuan yang banyak kongsi cerita-cerita ni, cerita-cerita seram ni. Cerita seterusnya dia datang daripada Fatimah, bukan nama sebenar katanya kat sini, dan dia nak kongsikan tentang pengalaman dia ternampak kelibat seorang lelaki memakai baju memancing di dalam bilik tidurnya. Dia perempuan tapi dia nampak kelibat lelaki pakai baju memancing kat dalam bilik tidurnya. So jom kita sama-sama dengarkan kisah seram yang telah dialami oleh Fatimah. Cerita ni dah berlaku berbelas tahun yang lalu semasa saya masih belajar di salah satu universiti awam di sebuah negeri di pantai timur. Malam hari kejadian tu adalah sama macam malam-malam yang lain. Kami melepak di dalam bilik sambil bersembang-sembang dan bergurau senda dengan kawan-kawan sehinggalah kami semua mengantuk dan akhirnya semua pun tidur. Saya ada sejenis perangai di mana bila saya tidur, saya akan menghadap muka ke arah pintu bilik. Sebabnya, saya takut kalau saya terbangun, bila buka mata je, tengok ada hantu makcik karipap di tingkap. So Fatimah ni cakap dia malas nak tidur menghadap tingkap, dia menghadap pintu. Kadang-kadang nak elak daripada hantu makcik karipap, tapi benda lain pula jadi. Kita teruskan. Tapi yang saya nak ceritakan ni bukan pasal kemunculan makcik karipap, hantu makcik karipap. Ada susuk tubuh lain yang muncul dan malam tu menjadi malam yang buat saya menyesal bila saya tidur menghadap pintu bilik. Pada satu malam tu, tiba-tiba saya terjaga pada waktu tengah malam. Sebelum tu, saya ada terdengar bunyi macam barang berlaga-laga. Dan sebab itulah, saya terbangun dan terus saya buka mata. Dalam keadaan yang masih terbaring dengan mata terbuka dan menghadap pintu bilik, saya ternampak macam ada orang sedang membawa baldi dan joran pancing. Bilik saya ni dia tak gelap sangat sebab lampu koridor terbuka. Jadi saya masih boleh nampak walau dalam samar-samar. Disebabkan apa yang saya nampak, saya bertanya sendirian di dalam hati. Siapa pula yang masuk bilik aku ni? Dah lah siap bawa barang pancing pula tu.
Kalau tengok dari susuk tubuh, memang macam lelaki. Tapi masa tu, entah kenapa saya tak ada rasa panik pun. Mungkinlah sebab saya terlalu mengantuk. Tapi mata saya tetap tak lepas dari memandang orang yang membawa barang pancing yang sedang berjalan di dalam bilik saya. Saya lihat orang tu berjalan dengan sangat tenang tanpa berasa bersalah. Kalau dia lelaki, dah tentu akan nampak gerak-gerinya yang cemas kerana telah masuk ke bilik perempuan. Tapi orang tu tak buat apa-apa pun kepada kami semua. Dia terus berjalan dan berjalan sehinggalah dia sampai di depan pintu bilik. Dan yang peliknya, dia berjalan menembusi pintu tanpa membuka langsung pintu bilik saya. Tapi saya masa tu tak rasa pelik, tak rasa takut. Bila saya tengok dia dah menembusi pintu, saya dah malas nak fikir apa-apa. Saya pun toleh ke dinding ke arah tingkap dan kemudian saya nak sambung tidur semula. Saya menganggap apa yang berlaku hanyalah sekadar mimpi. Tapi bila saya baru je nak lena semula, tiba-tiba saya dengar satu suara. Suara tu kasar macam suara lelaki. Dan saya dengar suara tu berkata, "Kau nampak aku ke? Aku nak lalu sini je." Tapi saya tetap buat tak tahu dan terus saja menganggap apa yang berlaku hanyalah sekadar mimpi. Saya pun tidur sehinggalah keesokan paginya. Pada waktu pagi, saya memang ada terfikir tentang apa yang berlaku. Tentang suara yang saya dengar, tentang apa yang saya nampak. Saya tak ceritakan semua ni kepada kawan-kawan saya sebab saya risau nanti mereka takut. Tapi saya ada ceritakan hal ini kepada ayah kawan saya yang mana saya memang rapat dengannya. Disebabkan saya ikut kawan saya balik ke rumahnya, dapatlah saya ceritakan apa yang telah berlaku kepada ayah kawan saya. Kemudian ayah kawan saya berkata, "Apa yang kamu nampak tu memang betul lah. Sebab bilik kamu tu memang laluan benda tu. Tapi tak apa, dia nak lalu je, bukan nak kacau pun." Bila saya dengar ayah kawan saya cakap macam tu, barulah bulu roma saya meremang. Memang sahlah, apa yang saya nampak tu benar belaka dan bukanlah satu khayalan mahupun mimpi. Tak sangka pula bilik saya tu rupa-rupanya laluan makhluk-makhluk halus. So itulah dia cerita seram yang dikongsikan oleh Fatimah kepada aku untuk aku ceritakan semula kepada korang semua. Dia nampak kata apa, susuk tubuh lelaki yang ada bawa kelengkapan memancing, siap boleh jalan tembus pintu macam tu je. Mula ingatkan mimpi. Sekali bila bagi tahu kat ayah kawan dia kata, oh rupanya bilik dia tu adalah laluan makhluk-makhluk halus. Barulah dia terkejut. Apa yang dia tengok tu punya benda yang betul. So terima kasih kepada Fatimah sebab sudi kongsikan kisah ini, dan sampai di situlah saja perkongsian aku untuk kali ini. Terima kasih kepada korang semua, yang sudi dengar kisah seram aku ni sampai habis. Kalau korang suka dengan apa yang aku ceritakan, jangan lupa untuk klik thumbs up dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe bagi sesiapa yang belum subscribe. So aku berhenti setakat ni dahulu. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi 2 minggu akan datang di dalam rancangan Kisah Seram Netizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.